Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini, kita semua akan belajar tentang fil mu'taqadat wa taqalid. Okay. وقد جاء النبي فوجد في المجتمع الطائفة من الدجالين تعرف باسم الكهان أو العرافين الذي يدعون معرفة الغيوب الماضية أو المستقبلة عن طريق اتصالهم بالجن أو غير ذلك، فأعلن الرسول الحرب على هذا الدجال الذي لا يقوم على علم ولا هدى ولا كتاب منير. وتلا عليهم ما أوحى الله به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Surah An-Naml ayat ke-65. Falal malaikah walal jin walal bashar ya'lamuna al-ghaib. Wa'a'lan alaihi salatu wassalam bi amri rabbi law kuntu a'lamul ghaiba walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'i inna ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Wa akhbara ta'ala anil jinni Sulaiman walau kuntu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin famadda'a ma'rifatul ghaibil haqiqi fahuwa kazibun 'ala Allah wa 'ala al-haqiqah wa 'ala an-nas. Wa mimma yura an ba'dul fawad ja'a ila an-nabiy fazannu annahu mimman yaz'amuna al-ittila'u 'ala al-ghaib fakhibbi'u lahu syai'an fi aydihim wa qalu lahu akhbarna ma huwa faqala lahum fi sarahah inni lastu bikahin wa innal kahin wal kahana wal kahin finnar. Okay, pada hari ini kita akan belajar tentang bab kepercayaan dan juga tradisi. Okay, fil mu'taqadat wa taqalid, tentang kepercayaan dan juga tradisi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kepercayaan dan juga tradisi, di mana pada zaman Nabi Muhammad SAW terdahulu, Rasulullah telah bertemu dengan sekumpulan manusia yang dikenali sebagai bomoh ataupun dikenali sebagai tukang tilik. Itu al-kahan ataupun al-arafin. Di mana golongan ini mendakwa mereka mengetahui perkara-perkara yang telah lalu ataupun yang akan datang dan juga yang tersembunyi. Okay, lalu Rasulullah membacakan wahyu kepada mereka yang bermaksud, katakanlah lagi tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukannya jin, bukannya manusia yang mengetahui tentang langit, tentang perkara-perkara ghaib. Hanya Allah sahaja yang mengetahui tentang perkara-perkara ghaib. Dan Allah juga pernah menceritakan tentang jin Sulaiman yang bermaksud, jikalau
mereka mengetahui perkara gaib nescaya mereka tidak di dalam azab yang menghina. Dan ini menunjukkan bahawa malaikat, jin mahupun manusia tidak akan tahu mengenai perkara-perkara gaib. Oleh itu, sesiapa yang mendakwa mereka mengetahui perkara gaib yang sebenar, maka mereka sudah mendustakan Allah dan membohongi manusia yang lain. Kan? Maksudnya orang tukang tilik dan sebagainya ni orang yang mengaku bahawa dia boleh melihat masa depan, dia boleh melihat perkara yang belum berlaku dan akan berlaku, ataupun perkara-perkara yang tak mampu manusia nampak benda tu, maka mereka itu adalah dalam kedustaan. Mereka mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tasdiqul al-kuhan kufrun. Walam taqtasira hamlatul Islam alal ghahan wad dajalin wahdahum bal ushriku ma'ahum fil ismi min man yuji'unahum wa yas'alunahum wa yasaddiqunahum aw hamihim wa tadlihihim qala man ata arafan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu bihi qala lahu lam taqabbala lahu salatan 40 yawman. Jadi tasdiqul kahanin kufrun. Dan membenarkan dakwaan bomoh adalah kufur. Okey. Sesiapa yang datang menemui bomoh dan bertanyakan sesuatu perkara kemudian mereka mempercayainya atau membenarkan apa yang dikatakan oleh bomoh tersebut, maka perbuatan itu adalah berdosa. Di mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menemui bomoh dan bertanya sesuatu lalu membenarkan dakwaannya, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Wa qala man ata kahinan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zalika ma anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna al-ghaiba lillahi wahdah wa anna Muhammadan la ya'lamu ghaib wa la ghairihi min babil aula. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Baginda juga mengatakan sesiapa yang datang menemui bomoh lalu membenarkan dakwaan tersebut, maka dia sudah mengkufurkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya telah kafirlah. Dia telah jauh daripada agama Islam. Dia telah terkeluar daripada agama Islam. فإذا عرف المسلم هذا من قرآنه صريحا واضحا ثم صدق أن بعض الخلق يكشفون أستار القدر ويعلمون ما سكنه صدر الغيب من أسرار فقد كفر بما أنزل الله على رسوله. Jadi seorang Muslim yang percaya kepada bomoh dan apa yang dikatakannya, maka dia sudah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok bomoh kan. Kalau kita lihat, kalau tengok pada hari ni Tok bomoh ni ada yang paling glamour di Malaysia adalah Ayah Pin. Kan, di mana dia kata dia ada kerajaan langit, tapi di mana Ayah Pin sekarang? Kan.
sekiranya dia tidak bertaubat, maka dia telah menjadi kufur, iaitu mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sahaja Tok Bomoh tu, tetapi orang yang mempercayai kata-kata Tok Bomoh tu pun adalah juga mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia lebih percaya kepada apa yang diperkatakan oleh bomoh tersebut. Sepatutnya kita ni percaya dengan Allah Subhanahu direct kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tak percaya kepada bomoh ni, dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh bomoh tersebut. Jadi perbuatan ini adalah perkara yang kufur. Okey, al-istiqlam tu bil azlam, iaitu al-istiqlam tu bil azlam, iaitu menilik nasib. Walil hikmah allati zakarnaha harrama al-islam al-istiqlam bil azlam. Okey, antara hikmahnya adalah apa yang kita sebut haram. Islam telah mengharamkan kita menilik nasib menggunakan azlam, itu anak panah. Wal azlam wa tusamma al-qidah hiya sahamun kanat ladal arab fil jahiliyah maktum ala ahadiha. Amarani rabbi wa ala thani nahani rabbi wa thalith ghuflun minal kitabah. Fa'iza aradu safaran aw zawajan aw nahwi zalik atu ila baitil asnam wa fihi al-azlam fastaqsimuha ay talabu ilmun ma qassima lahum min as-safar wal ghuru wa nahwihi fa in kharaja as-saham al-amru aqdimu ala amri. Jadi al-azlam ni iaitu anak panah ni, di zaman jahiliah terdahulu dia menyediakan 3 anak panah. Anak panah yang pertama, dia kata Allah memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu perkara. Anak panah pula. Ni anak panah lah, senang kalau kamu nak nampak. Anak panah yang kedua dia kata nahani rabbi, Allah tidak melakukan ataupun Allah tidak menyuruh dia untuk melakukan perkara tersebut. Yang ketiga ghuflun minal kitabah, kosong. Jadi faiza aradu safaran, jadi apabila ada satu keperluan untuk dia keluar bermusafir, contohnya dia kewajipan untuk berperang. Jadi orang Arab ni dia akan letak ketiga-tiga anak panah tu dalam satu bekas. Kemudian macam kita tengok orang Cina tu kan, dia goncang-goncang dan jatuhlah salah satu daripada anak panah tersebut. Jadi sekiranya so dia akan ikut, katalah yang tercabut tu adalah menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, untuk pergi berperang. Jadi dia kena pergilah, tapi kalau kata jatuhlah ataupun dicabut anak panah tu, tidak perlu pergi berperang. Jadi dia pun tak pergilah berperang. Sedangkan berperang itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Ataupun sekiranya daripada 3 tu, dia ambil yang kosong anak panah tu. Al-azlam tu kosong. Jadi dia akan buat semula. Dia akan buat cabutan semula. Itu maksudnya dia menilik nasib. Dia faham ke? Kalau depan senang sikit saya nak tunjuk ni, duduk secara secara online kan, susah saya nak mengajar secara susah, kamu nak nampak lah. Wa in kharaja sahmi an-nahi ahjimu wamsiku anhu wa in kharaja ghuflun ajaluha marratan aw marratan ukhra hatta yakhrujul amri aw an-nahi. Maksudnya apabila kalau yang dicabut tu daripada
kalau dia pilih anak panah yang tulisan dia kosong, maka dia akan buat lagi sehinggalah ada perintah sama ada melakukannya ataupun tidak melakukan suruhan tersebut. Wa yushbihu hadza fi mujtama'ina darbur ramli wal wada'i. Okay, wa fathul kitab wal wa qira'atul finjan wa kullu ma kana min hadzal qabil haramun munkar fil Islam. Okey. Dan begitu juga apa yang berlaku pada zaman kita, di mana ada manusia yang suka bertenun dan juga macam orang yang kalau kita tengok dia mengadu nasib domba dia di kubur dan sebagainya, kan. Dia bertenun dan juga dia bertenun, bukan bertenun kain tu, maksudnya dia memuja kubur, dia membaca atas kubur tu, dia baca Al-Quran, dia nyalakan lilin dan sebagainya. Itu pun termasuk dalam perkara yang istiqsam bil azlam, itu mengadu nasib domba dia lah. Wa kullu ma kana hadza al-qabil haramun munkar fil Islam. Jadi semua perkara ini adalah haram di sisi Islam, kan. Ada lagi, walaupun perkara ni dah jelas haram, ada juga berlaku pemujaan kubur di atas kubur-kubur ataupun memuja kubur-kubur yang terasing ataupun yang kata kubur tersebut adalah pahlawan pada zaman dulu, kan. Jadi kubur itu dipuja supaya memberikan kebaikan kepada pemuja tersebut. Qala ta'ala ba'da an zukira ma harrama ala ibadah minal at'imah wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisqun. Wa qala an-nabiyyu lan yanalu darajatul ula min tukahin au istiqsam au ay bil azlam au raji'u min safaran tutayyiran. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perkara ini adalah haram di dalam ibadah. Di mana dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang bermaksud kamu mengetahui nasib dengan mengundi ataupun ia perbuatan adalah perbuatan yang fasik. Kamu mengetahui nasib dengan mengundi adalah perbuatan yang fasik. Wa qala an-nabiyyu lan yanalu ad-darajat, tidak mencapai darjat al-ula min tukahinu au istiqsam. Itu sama ada orang yang mengundi nasib ni menanggalkan ataupun meninggalkan kerana percaya kepada alamat. Maksudnya Allah tidak memberikan darjat yang tinggi kepada pemilik ataupun tukang tilik ni. Bahkan tukang tilik yang mengatakan bahawa dia ni nampak, kan. Tukang tilik ni kan biasanya orang yang dia menilik nasib seseorang. Okey, kalau kamu ni kamu akan jumpa, contoh. Kamu akan jumpa, kalau contoh orang tu nak jumpa dia kerana minta jodoh. Jadi dia pergi, dia bagi tahu cerita dan sebagainya. Jadi si wanita, contohlah orang saya pergi ke tukang tilik untuk memohon jodoh. Jadi tukang tilik tu kata, okey Hidayah, kamu akan jumpa jodoh kamu dalam tempoh 2 bulan lagi. Lelaki ni sekian. Jadi saya mempercayai kepada tukang tilik tersebut. Jadi itulah maksudnya tukang tilik tu, dia menilik nasib seseorang manusia.
Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Taala ni mengharamkan perbuatan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga meletakkan darjat yang serendah-rendahnya bagi golongan inilah. Apatah lagi kepada orang yang mempercayai kata-kata tukang tilik tersebut. Okey. Seterusnya. As-sihru, itu sihir. Okey, wa min zalika anna al-Islam qawamul sihru was-suhrah. Wa qala al-Quran fi man yata'allamuna as-sihru wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Islam telah mengharamkan perbuatan sihir dan juga menyihirkan orang ni. Wa qala Al-Quran telah menjelaskan kepada orang yang sihir, orang yang mempelajari sihir, di mana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102 bermaksud mereka telah belajar ilmu yang membahayakan diri mereka dan juga tidak membawa manfaat. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka telah belajar ilmu yang membahayakan diri mereka dan juga belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Waqad 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sihru min kaba'iriz dzunub al-mubiqat allazi tuhlikul umam qabla al-afrad wa turadda ashabiha fid dunya qabla al-akhirah. Qala ijtanibu as-sab'u al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim wa tawalla yawmul zuf wa qazafa al-muhsanatul ghafilatul mu'minat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahawa sihir ini adalah salah satu daripada dosa-dosa besar yang bukan sahaja merosakkan diri dia, bahkan dia telah merosakkan bangsa-bangsa dia. Wa turadda ashabuha fid dunya qabla al-akhirah. Yang telah menurunkan darjat dia itu bukan sahaja di dunia, bahkan sebelum akhirat lagi dia telah menurunkan darjat dia. Okay, qala istanibu, jauhlah kamu daripada 7 perkara dosa besar yang boleh merosakkan. Qala apa Rasulullah? Dia kata yang pertama asyirku billah, mensyirikkan Allah. So as-sihrun was-sihrun iaitu sihir. Wa qatlun nafsallati, membunuh diri. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malul yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalla yawmaz zuhfi, iaitu lari daripada peperangan. Wa qazafal muhsanat, dan juga menuduh perempuan-perempuan yang baik. Qazaf, perempuan-perempuan yang baik melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi as-sihrun itu juga adalah termasuk daripada 7 perkara ataupun min kabairul dzunub yang boleh merosakkan, bukan merosakkan diri dia, bukan merosakkan tukang sihir, tetapi merosakkan seluruh umat yang mempercayai kepada sihir yang dilakukan oleh tukang sihir. Waqad i'tabara ba'dul fuqaha al-Islam as-sihrun kufran aw muaddiyan ila al-kufri wa zahaba ba'duhum ila wujubi qatl as-sahir tadhiran lil jam'i min syarrihi. Jadi telah bersepakat para fuqaha mengatakan bahawa perbuatan sihir ini adalah termasuk dalam perkara yang kufur. Au muaddiyan ila al-kufri, ataupun membawa kepada kufur. Wa zahaba ba'duhum ila wujubi qatli, dan bahkan ada setengah pandangan mengatakan bahawa wajib kita membunuh penyihir ini, orang tukang sihir ini, untuk melindungi mujtama' ataupun melindungi masyarakat daripada keburukan yang dilakukan oleh tukang sihir tersebut.
وعلمنا القرآن الاستعاذة من شر أرباب السحر ومن شر ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. السورة سورة الفلق آيات 4. والنفث في العقد من طرائق السحرية وحواضهم. Jadi apa yang dimaksudkan dalam Quran ini tentang isti'azah min syarri arbabis sihri ni adalah wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ciri-ciri tentang ciri-ciri simpulan-simpulan simpulan-simpulan yang ciri-ciri simpulan ataupun ciri-ciri peniup simpul itu. An-nafathat itu adalah ciri-ciri orang yang meniup simpulan. Sihir ni biasanya dia dikatakan dia telah mengikat simpulan-simpulan. Dia mengikat sesuatu perkara. Maksudnya apabila seorang tukang sihir ni, apabila datang orang, ada orang yang dia hasad dengki dengan si B contoh. Si A ni dengki dengan si B. Jadi si A nak kenakan si B. Jadi si A telah mendatangi tukang sihir. Jadi tukang sihir ni telah menyimpulkan ikatan ataupun dia buat simpulan kepada B, maka akan kenalah B tu apa-apa yang mengikut kehendak A tersebut, si A. Wan nafathu fil aqdi min tara'ikus sihrah wa hawadihim. Jadi peniup simpul itu dalam suatu ikatan yang tukang tenun nasib ni adalah juga termasuk ciri-ciri sihir. Wa kama harramal Islam 'alal muslim az-zihabu ila al-arafin li su'alihim 'anil ghuyub wal asrar. Harrama 'alaihi an yalja'a ila sihri aw as-suhrah li'ilaji mardi ibtila'i bihi aw hillu mushkilah isti'sab 'alaihi. Fahadza ma bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu qala laisa minna min tatayyur an tutayyar lahu aw tukahhinu lahu aw suhira lahu. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud man ata arafan aw sahiran aw kahinan fas'alahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhilul jannah mudminul khamri wa la mu'minun bisihri wa la qati'un rahim. Jadi Islam telah mengharamkan seorang Muslim ni pergi kepada tok bomoh ni ataupun tukang sihir yang mengetahui tentang, yang dikatakan mereka ini mengetahui tentang perkara-perkara gaib ataupun perkara-perkara yang sembunyi. Jadi haram hukumnya kita pergi jumpa tukang tilik sama ada untuk menyembuhkan penyakit ataupun haram juga untuk kita merawat penyakit. Ataupun kita memang nak kenakan sihir itu kepada orang lain supaya orang yang kita sakit hati tu menderita, itu juga adalah haram hukumnya. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa la yudkhilul jannah, maksudnya tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk syurga seseorang yang mempercayai sihir. Jadi janganlah, jauhkanlah diri antum daripada menggunakan sihir. Okay. Fal hurmatu huna laysat 'ala sahir wa wahdah wa inna ma tushmilu kullu mu'minin bisihrah musyajji'u lahu musaddiqan lima yaqul wa tushaddidul hurmah wa tufahish idza kana sihru yasta'mil fi a'rad
hiya nafsuha muharramatun katafriq bainal mar'i wa zawjah wal idrar al badani wa ghaira zalika mimma yu'raf fi bi'atis sahirin. Jadi perkara yang diharamkan di sini adalah ke atas, bukan hanya, maksudnya haram ini bukan hanya haram ke atas tukang sihir sahaja, tetapi setiap orang yang mempercayai sihir yang telah dilakukan tersebut. Waktu syadidu, dan lebih berat lagi apabila dia menggunakan sihir itu untuk tujuan yang haram. Ni tu syadid. Hiya nafsiha muharramah. Katafriq bainal mar'i wa zawjah, sama ada untuk menceraikan. Dia menggunakan sihir untuk memisahkan seseorang tu dengan pasangan dia, suami isteri tu berpisah. Wal idrarul badani, ataupun mencederakan orang lain, ataupun niat dia adalah untuk sihir, dia buat sihir untuk mencederakan badan orang lain. Ataupun pelbagai cara lagi. Wa ghairu zalika mimma yu'raf bi fi bi'atun sahidin, ataupun pelbagai cara lagi yang orang lakukan untuk menyihir orang dengan cara yang salah. Kebanyakannya adalah orang yang pergi menyihir ni, menggunakan sihir ni adalah dengan tujuan yang memang tak betul lah, dengan tujuan untuk dengan tujuan yang buruk, iaitu mengenakan orang yang baik biasanya. Okey, ta'liqut tamaim al-hujub. Okey, iaitu memakai tangkal. Okey, memakai tangkal. Okey, wa min hadzal bab ta'liqut tamaim wal wada'i wa nahwiha ala i'tiqadi annaha tashfa minal mardi aw taqa minhu. Ta'liq maksudnya maksud memakai tangkal ini adalah seseorang itu telah menggantungkan tangkal ataupun azimat dan sebagainya supaya di mana orang tu mempercayai, seseorang tersebut mempercayai tangkal dan juga azimat itu mampu untuk menyembuhkan ataupun menghindari daripada sebarang penyakit. Jadi ta'liqul itu tak nampak sangat. Au wada'ah au hijab ay qira'atu ba'dur ruqa al-mattal selama lil ilaj au wiqayah fahiya jahlun wa dhalal yusadu min sunanillah wa yunafi tauhid. Jadi rawatan ataupun pencegahan yang dilakukan dengan menggantungkan tangkal, azimat ataupun kain tudung dan sebagainya dengan menggunakan jampi serapah yang disihirkan adalah perbuatan yang jahil dan juga sesat. An Uqbah ibn Amir an ja'a fi ruqbin ashrata ila Rasulillah فبأي تسعة وأمسك عن رجل منهم فقالوا ما شأنه قال إن في غصنه تميمة. Saya tak nampak, sorry. Faqad ar-rijalu tamimah fabayahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala man allaqa faqad usyrik. Jadi Rasulullah dilaporkan daripada Uqbah terdapat 10 golongan yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda berbaiat 9 orang daripada mereka, namun baginda tidak berbuat demikian dengan seorang lagi. Daripada 10 orang tu, 9 sahaja Rasulullah berbaiat. Jadi seorang tu Rasulullah tidak buat baiat ke atas dia. Jadi orang tanya, mengapa dengan dia wahai Rasulullah? Rasulullah memberitahu
terdapat tangkal padanya. Lantas baginda iaitu lelaki tersebut memutuskan tangkal berkenaan. Kemudian Rasulullah SAW berbaiat dengan lelaki tersebut sambil baginda bersabda, sesiapa yang menggantungkan tangkal maka dia sudah melakukan syirik. Okay, wa fi hadisil akhar qala man 'allaqa tamimah fala athima Allahu lahu wa man 'allaqa wada'ah wala wada'a Allahu lahu. Jadi Rasulullah juga mengatakan sesiapa yang menggantungkan tangkal maka Allah tidak akan menyempurnakan kebaikan baginya, dan sesiapa yang menggantungkan azimat maka Allah tidak akan menjaganya. Jadi hukum memakai tangkal ataupun menggantungkan tangkal ini adalah haram secara mutlak. Okay. Kalau kita tengok biasanya budak-budak yang sawan tangis. So ada kalau kita tengok kepercayaan orang kampung ataupun mungkin ada lagi pada zaman sekarang ni yang memakai benang berwarna kuning. Itu pun termasuk dalam tangkal jugalah. Ataupun dia ada tangkal yang berwarna, dia macam azimat yang dipegang. Dia percaya bahawa kalau sesuatu ni dekat dengan tubuh dia maka perkara-perkara sial ataupun perkara-perkara yang negatif itu tidak akan menghampiri diri dia. So dia mempercayai benda itulah. Dia maksudnya dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikatan tu tidak ada. Dia maksudnya kebergantungan dia tu terhadap Allah tu tak ada. Dia lebih bergantung kepada tangkal ataupun azimat yang ada pada diri dia. Okey, at-tatayyur ataupun at-tasya'um. Okey. At-tasya'um ataupun at-tatayyur ni adalah dia kata rasa sial ataupun rasa malang. Wat-tatayyur atau tasyalim fi ba'd al-ashya' min amkanatun wa azmanah wa ashkhas wa ghairi zalika min al-awham allati rajat suqiha wa la tazalu raihatun 'inda katsirin min al-jama'at wal afrad. Jadi rasa malang, seseorang ni dia boleh ada rasa sial ataupun rasa malang disebabkan beberapa faktor seperti tempat, masa, ataupun individu tertentu dan sebagainya adalah satu fahaman tahyul yang masih lagi aktif dan disebarkan dalam kalangan masyarakat sehingga ke hari ini. Wa qadiman qala qaumun salihu lahu at-tayyarna bika wa biman ma'ak. Kan? Kaum Nabi Saleh pernah mengatakan kepada baginda dalam surah An-Naml, kami merasa malang dengan sebab kamu dan pengikut-pengikutmu. Demikian juga apabila Fir'aun, kan, wa kanu fir'auna ila. Ni kalau Nabi Soleh dia pernah kata kepada baginda SAW, kami berasa malang dengan sebab kamu dan juga pengikut-pengikutmu. Jadi wa kana fir'aun wa qaumuhu iza asabathum musibah ataupun sayyi'ah. Jadi apabila kaum Fir'aun dan pengikutnya ditimpa sesuatu keburukan ataupun malang, jadi dia kata yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Malang itu disebabkan oleh Nabi Musa dan juga pengikut-pengikut Nabi Musa. Jadi wa kasiran ma qala al-kuffar ad-dallun hina ma yatadazzala bihim bala'ullahu lidu'atihim wa rasulullah ilaihim inna tatayyarna bikum. Jadi sesungguhnya kamu berasa nahas dan malang itu dengan sebab kamu. Bukannya kamu yang memalangkan diri kamu. Bukannya
sesuatu, bukannya bukannya Nabi Musa ataupun pengikut Nabi Musa. Maka najawabu haula'il mursalin, jadi dia kata nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Maksudnya pada zaman dahulu, sesuatu kaum ini, apabila sesuatu kaum ataupun masyarakat ni, bukan tu je, hatta sampai sekarang pun, apabila ditimpa musibah dan sebagainya, kalau ni dia rasa macam sialan lah, ni sial lah kan. Kan benda yang biasa orang sebut. Jadi pada kaum zaman dulu, dia menyalahkan pihak lain. Contohnya pada zaman Firaun dulu, apabila sesuatu keburukan berlaku pada kaum dia, maka dia menyalahkan Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa. Sedangkan musibah itu sesuatu musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka adalah kerana mereka telah mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia orang mendinaikan itulah. Okay. Wa nazama an-nabiyyu at-tatayyur minal kahanah was-sihr min salakin wahidin min sulukin wahid wa qala laisa minna man tatayyur aw tutayyir lahu aw tukahhinu lahu aw sahar aw sihrun aw suhira lahu wa qala al-ayyafah wat-tayra wat-turuq minal jibti. Jadi baginda Rasulullah SAW menyatakan orang yang berasa malang atau berasa malang pada dirinya, membomoh atau minta dibomohkan untuk dirinya, menyihir atau diminta untuk disihirkan, bukanlah daripada kaum kami. Maksudnya bukanlah daripada kalangan orang Islam. Sebab dia dah terkeluar lah. Dia dah kafir lah. Dia telah terkeluar daripada agama Islam. Waqala al-iyafah. Rasulullah juga mengatakan al-iyafah, at-tiyarah dan at-turuq adalah al-jibtu. Apa itu iyafah? Iyafah adalah garisan yang terdapat pada pasir. Ia adalah sejenis ramalan dan masih wujud sehingga hari ini. At-turuq apa? At-turuq adalah baringan batu di mana ia juga sejenis ramalan. Al-jibtu adalah suatu yang disebabkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad rawiya fi zalikal hadis dha'if salasatun la yusallimu minhunna ahadun az-zannu wat-tirah wal hasad wa iza zanantu fala tatahaqqaq wa iza tatayyarat fala tarji' wa iza hasadat fala tabghi walau sahhal hadis takunu hazil umur as-salasah mujarridul khawatir wa ahadis nafs la athara laha fi sulukul amali wa qad afallahu anha. Jadi apabila terdapat kelemahan tabi'in, pada manusia yang mendorong supaya mereka menganggap diri mereka adalah malang atau sial di atas sebab-sebab tertentu, maka dia tidak seharusnya terus berserah kepada kelemahan dan taksub dengannya, apatah lagi sampai ke tahap bertindak. Jadi ni tentang dalam sekarang ni tentang hadis ini, terdapat hadis dhaif melaporkan 3 perkara yang tidak ada seorang pun terselamat daripadanya, iaitu sangkaan, yang kedua sial, iaitu rasa malang dan juga hasad. Justeru apabila kamu bersangka, maka jangan selidikinya
Apabila kamu ada rasa sial, maka jangan kamu berundur daripada niat asal kamu, dan apabila kamu berhasad, maka jangan pula menindas. Jadi hadis ini menunjukkan setiap manusia tidak akan terlepas daripada merasai rasa sangkaan, sial dan juga hasad. Maka apabila kita rasa benda ini wujud dalam diri kita, maka ia hanyalah lintasan hati semata-mata. Maksudnya ketiga-tiga benda seperti hasad, sial, sangkaan, benda ni adalah berpunca daripada perasaan kita. Maksudnya semua orang merasai benda ni kan. Kadang-kadang kita pun ada rasa hasad kita. Kadang-kadang kita pun rasa ada satu masa bila kita ditimpa masalah dan sebagainya, kita rasa ya Allah kenapalah sial sangat aku ni, macam tu. Ataupun kadang kita ada satu zon, iaitu satu sangkaan. Sama ada sangkaan itu baik, okeylah. Kalau ada zon ataupun su'uzon, sangkaan yang buruk itu, benda itu adalah normal kepada semua manusia. Jadi apa yang perlu dilakukan apabila wujud pintasan hati tu? Adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya janganlah kita ikut perasaan tu. Jadi apabila wujud rasa tersebut, rasa hasad yang fasid dah, hasad yang buruk, apabila wujudnya zon yang buruk, apabila rasa diri kita sial, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menghilangkan perasaan itu daripada hati orang yang bertawakal kepadanya, dan tidak serta orang yang tidak mengiyakan perasaan itu. Maksudnya apabila kita rasa diri kita ni sial, kadang kita rasa diri kita ni kenapalah aku ni zon, kan? Agaknya Allah bagi benda yang berlaku kat atas diri ni sebab Allah tak sayang aku kot. Itu zon yang buruk. Ataupun apa tadi? Sial. Apabila berlaku apa-apa dia kata sial lah aku ni. Jadi apabila berlaku benda-benda macam tu, ataupun dihasad, dia rasa hasad dengki, yang buruk, hasad yang buruk kepada kawan dia, maka kalau antum ada rasa benda tu, maka kita kena lepaskan perasaan tu. Kita tak boleh nak turutkan apa yang perasaan kita ada pada ketika itu. Kita kena lepaskan dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan semua perkara. Okey, saya rasa habis dah tajuk tentang at-taqalid. Apa tajuk asal dia? Tradisi, tajuk at-taqalid dan fil mu'taqadat wa taqalid, tentang amalan-amalan tradisi dan juga ikutanlah fil mu'taqadat wa taqalid untuk kali ini. Jadi jika terdapat sebarang persoalan, ada benda yang nak tanya di luar topik daripada perbincangan saya alu-alukan, boleh WhatsApp saya secara direct, boleh juga email pada saya, boleh juga WhatsApp kepada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.